Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat, insyaAllah. Okey, dah siap ke latihan minggu lepas? Kalau dah siap, cikgu ucapkan tahniah dan syabas. Okey, baik. Sebelum kita mula belajar, kita imbas balik apa yang telah kita belajar minggu lepas. Okey. Kemahiran saintifik terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Okey, minggu lepas kita belajar kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains ni terbahagi kepada 4. Yang pertama, kemahiran memerhati, iaitu kita memerhati menggunakan 5 deria kita. Yang kedua, kemahiran mengelas, kita mengelas ciri-ciri sepunya dan ciri-ciri berbeza. Kemahiran yang ketiga ialah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor menggunakan alat piawai. Kemudian yang terakhir, kemahiran berkomunikasi. Okey, kemahiran berkomunikasi ni kita menyampaikan maklumat menggunakan 4 bentuk. Yang pertama, gambar, carta, graf dan model. Okey, baik. Jadi minggu ni insya-Allah kita akan sambung kemahiran saintifik yang kedua, iaitu kemahiran manipulatif. Okey, buka buku teks muka surat 12. Okey, apa itu kemahiran manipulatif? Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, mari kita perhatikan kemahiran manipulatif yang diamalkan dalam bilik sains. Okey, ada 5 kemahiran manipulatif yang kita kena amalkan. Okey, yang pertama, murid boleh menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Tengok dalam gambar. Seperti contoh, menuang cecair dengan cermat. Okey, kemudian kemahiran manipulatif yang kedua ialah murid boleh mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey, spesimen. Ingat tak apa maksud spesimen? Spesimen ialah haiwan ataupun tumbuhan ataupun mikroorganisma yang kita gunakan dalam uji kaji. Contoh dalam gambar, siput, kebun. Kemudian, kemahiran manipulatif yang ketiga ialah melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Tengok gambar, contoh dia melakar bunga raya ataupun melakar bikar dan air. Kemahiran manipulatif yang keempat ialah membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Seperti contoh, mencuci tabung uji menggunakan air dan sabun. Okey, yang terakhir, kemahiran manipulatif yang kelima ialah murid boleh menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, seperti contoh menyimpan bikar di dalam almari yang selamat dan menyimpan kanta pembesar di dalam laci dan susun dengan betul. Okey, murid-murid faham tak? Okey, baik. Jom kita imbas kembali pelajaran kita pada hari ini. Okey, kemahiran manipulatif ni bermaksud kemahiran kita dalam menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika membuat sebarang eksperimen di dalam bilik sains. Okey, kemahiran manipulatif yang pertama, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang kedua, menggunakan dan mengendalikan peralatan atau bahan sains dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan yang terakhir, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey, jadi hari ini kita telah mempelajari kemahiran saintifik yang kedua, iaitu kemahiran manipulatif.
Okey, murid-murid faham tak? Okey, baik. Kita akan sambung latihan aktiviti kita dalam buku aktiviti muka surat 5. Okey. Tulis tarikh hari ini. Okey, yang manakah lebih banyak? Ada balang A dan balang B. Tengok gambar ni. Okey, tengok pernyataan dia. Balang A boleh diisi penuh dengan 2 cawan air. Balang B pula boleh diisi dengan 4 cawan air. Tengok soalan 1. Balang apa boleh mengisi air dengan lebih banyak berbanding dengan balang apa? Okey. Kalau tak faham lagi, baca balik ayat pernyataan di ke atas. Balang A boleh diisi penuh dengan 2 cawan air. Balang B pula boleh diisi dengan 4 cawan air. Okey. Mana satu balang yang boleh diisi dengan air yang lebih banyak? Okey, jawab kat sini A lebih banyak daripada B ke B lagi banyak daripada A? Okey, kemudian tengok air. Okey, tengok soalan nombor 2. Air daripada balang A dipindahkan ke dalam bikar C untuk menyukai isi padu. Kemudian air daripada balang B dituang ke dalam bikar D. Lakarkan paras air pada bikar D. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey, ni contoh Okey, ni balang A. Ni pula balang B. Ni bikar C dan ni bikar D. Okey. Dia kata air daripada balang A pindahkan ke bikar C. Okey, contoh. Dah. Lepas tu air dalam balang B tuang dalam bikar D. Ni contoh dia lah. Faham? Okey. Tengok balik soalan. Dia suruh lakarkan paras air pada bikar D. Okey, tengok Ni bikar C ni air daripada balang A kan. Balang A tadi ada 2 cawan. Okey, tengok ni Tengok ada garisan. Nampak tak garisan panjang pendek ni? Cikgu contohkan ni sebagai 1 cm. Okey. Garisan panjang ni 1 cm kan? Kedua ni 2 cm lah kiranya. So air daripada balang A masuk dekat bikar C ni ada 2 cm. Contoh. So kiranya 2 garisan panjang ni bersamaan dengan 2 cawan air. Faham? Okey, dia suruh lakarkan paras air pada bikar D. Yang air daripada balang B tadi masuk dekat bikar D kan? So awak buat garisan paras air daripada balang B tu masuk dekat ni. Boleh faham? Cuba buat, okey? Okey. Seterusnya, aktiviti buka muka surat 6. Okey. Muka surat 6. Alat piawai. Okey. Soalan 1, dia kata panjang buku teks yang diukur menggunakan pembaris ialah berapa cm? Ni, tengok kat tepi ni. Buku teks dan juga pembaris. Dia dah ukurkan dah. Awak tinggal isi je. Awak tengok ni, dia dah buat kanta pembesar ni. Okey, buku teks dekat mana? 20 cm ke 25 cm? Okey, lepas tu tulis kat sini, okey? Okey, kemudian soalan 2.
Gunakan pembaris untuk mengukur garisan AB di bawah. Okey. Pakai pembaris. Okey, pembaris. Okey. Awak ukurlah. Ukur daripada 0 sampai 1 ni 1 cm. 1 sampai 2, 2 cm. Okey, ukur berapa cm? Panjang A, panjang dari A sampai B ni. Okey. Gunakan pembaris ya. Okey, kemudian soalan 3. Gunakan pembaris untuk membuat garisan 10 cm panjang di dalam kotak di bawah. Nampak kotak kat bawah ni? Awak letak pembaris, awak ukur 10 cm. Okey, lepas tu awak gariskan. Okey. Okey, kemudian tengok muka surat 7. Jangan lupa tulis tarikh ya. Okey. Apakah haiwan itu? Arahan dia, sambungkan titik bagi melengkapkan gambar di bawah. Okey, tengok ni. Awak sambunglah titik ni daripada 1 sampai nombor 45. Tengok dia jadi gambar apa. Okey, lepas tu jawab soalan dekat bawah ni. Apakah haiwan di atas? Berikan 2 ciri yang terdapat pada haiwan ini. Okey, ciri ni bermaksud sifat dia. Okey, bila awak dah lengkapkan sambungan titik-titik ni, baru awak nampak ni haiwan apa. Lepas tu, bagi 2 ciri, 2 sifat yang terdapat pada haiwan ni. Faham? Contoh, okey, kalau haiwan ni ada kaki, tulis mempunyai berapa kaki. Okey, faham? Jelas? Okey. Okey, itu saja. Sampai muka surat 7 saja. Okey. Okey, jika murid-murid ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi cikgu melalui WhatsApp. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Stay safe.